Untuk subtopik 3.7 kita ada parametric function. So parametric function ni adalah apabila fungsi yang diberi pada kita tu dia ada relationship. Okey, maksudnya macam yang kita belajar chapter 1, bila function yang diberi tu ada relationship tu, kita katakan dia ada x, ada y. So dia membentuk satu koordinat. Okey. So untuk parametric function dalam chapter 3 ni pula, dia adalah apabila diberi dua function, function x dan function y. Lepas tu x dengan y ni dia punya keadaan fungsinya tu related. Okey, dia berkait melalui dia punya dependent variable guna parameter t. Okey. So maknanya sekarang untuk parametrik ni awak akan nampak fungsi awak ada fungsi x, ada fungsi y. Tapi x tu ada fungsinya dalam sebutan t, contohnya x sama dengan t kuasa 3. Y tu ada sebutan t juga, 2t tambah 5. So ini dikatakan fungsi yang parametrik lah. Dia ada dua, dihubungkan dengan parameter t. Dan biasanya parametric function ni x dan y tu merujuk kepada independent dan dependent variable, dan t tu merujuk kepada time. Okay. Alright. So dalam box ni ada penerangan. Okay. Any equation can be parameterized and represent as a set of parametric equation when samalah macam saya terangkan, ada dua equation x, y, dalamnya adalah t. Okay. So the idea in differentiating, untuk differentiatekan parametric equation is all about chain rule. Okay, maknanya kita kena pakai kaedah chain rule untuk jawab soalan parametric function. Tapi senang je parametric ni. So kita ada, okay, chain rule ni akan jadi macam ini. Okay, perhatikan di sini. Okay, disebabkan kita punya parameter tambahan kita adalah t, jadi dia akan pakai chainnya dengan huruf t lah. Dia tak semestinya huruf t sebenarnya. Okay, macam chain rule pun, walaupun dalam nota chain rule tu banyak kita gunakan u, tapi sebenarnya awak boleh gunakan variable-variable lain pun boleh, kecuali yang dah dinyatakan lah x dengan y, jangan guna pula. Okey, maksudnya guna terms yang lain pun boleh. So apa yang akan berlaku pada chain rule, macam biasa objektif asal kita akan mencari dy per dx. So kalau kita punya parameter yang berada dalam x dengan y tu menggunakan sebutan t, dia akan jadi dy per dt lah. Lepas tu connectionnya adalah dt per dx. So anda dapat lihat dia punya connection chainnya ada dekat sini. Okay. Okay, lepas tu bila ini, kalau ini dimansuh, dia akan jadi dy per dx. Tapi katakanlah contoh sebab ada student tanya dengan saya, boleh tak nak guna variable lain? So katalah dy per dx, dia punya connection parametriknya dia pakai variable m. So kita akan differentiate dia, dy per dm darab dm per dx. So dia punya chainnya ada kat sini lah. Okay. Okay, so contohnya macam mana kita nak buat soalan parametrik ni. Ni ada contoh yang dengan jawapan sekali. Okay, a curve is given by a parametric equation. Dia ada satu curve. Curve tu lengkungan. Lengkungan tu dia adalah parametric equation. Dia ada fungsi x dan fungsi y. Fungsi x dan y tu menggunakan parameter t. Okay, so by find dy per dx by using parametric differentiation. Okay, sampai sini satu soalan. Hence evaluate dy over dx when t equal to 4. Dapatkan dulu dy per dx. Dah sudah dapat, nanti gantikan t dengan 4. So solution nak buatnya macam mana? Sangat-sangat mudah. Okay, x dengan y yang anda dah dapat ni, okay, differentiatekan terhadap t. So x kalau awak differentiate terhadap t, dia akan jadi dx per dt. Okay, so x sama dengan t square minus 2t. So kalau differentiate kan, dia akan jadi 2t tolak 2.
Okey. So yang ni pula disebabkan sebutannya adalah y, so dia akan jadi dy per dt. So dia akan differentiate jadi 3t kuasa 2 tolak 3. Okey. So bila dah dapat dua yang saya petakkan ni, anda akan recall chain rule. Okey. So chain rule kata dy per dx equal to dy per dt dot dt per dx. So dy per dt dah ada kat sini. So ni dy per dt. Kemudian dia nak dt per dx. So dt per dx kita cuma ada dx per dt. Jadi bila dia nak dt per dx, anda kena perkan, iaitu fungsi asal ni sebenarnya adalah per 1. Jadi bila awak terbalikkan dt per dx, dia akan jadi 1 per 2t tolak 2. Okey. So lepas dah diterbalikkan dt per dx, okey, masukkan dekat sini dan awak dah harapkan lah. So kita dapat dia punya jawapan yang pertama kat sini. Okey, kemudian bila yang hence tadi, seterusnya dia suruh kira apabila t sama dengan 4. Jadi masukkanlah dekat kawasan t tu, t masukkan. So kita dapat jawapan akhirnya 7.5. Okey, seterusnya example O. Example O ni dia bagi kita soalan dalam bentuk sama, masih lagi curve has a parametric equation, find dy over dx. So kita ada x dan juga y in terms of t. Cuma dia banyak pecahan kat sini. So solutionnya, okay, kalau anda lihat kat sini, kita kena ni lah, consider adakah kita perlu gunakan quotient rule ataupun kita boleh mansuh. So dalam kes ni kalau kita perhatikan, kita boleh mansuhkan lah. Yang x tu kita boleh buat t per t tambah t per 4. So sini akan jadi 1. Okey, jadi 1. Lepas tu yang ini naikkan ke atas jadi 4t kuasa negatif 1. Yang y ni pula pun sama. Y sama dengan t kuasa 2 per t tambah 4 per t. So ni pun boleh mansuh, tinggallah t tambah 4t kuasa negatif 1. So kemudian dua-dua perkara ni didifferentiatekan, dapatkan dx per dt dan dy per dt. Kemudian okey, bila dah dapat, panggil chain rule. Okey, recall chain rule. So dy per dt dah ada kat sini, salin. Okey, dt per dx, disebabkan kat sini dx per dt, awak kena terbalikkan dia lah. Okey, macam mana dia boleh jadi macam ini? Dx per dt dekat sini sebenarnya awak boleh tuliskan dia sebagai bentuk apa ni? Boleh juga dituliskan dia sebagai negatif 4 per t kuasa 2. Okey, negatif 4 per t kuasa 2. Kemudian masa kita nak cari dia punya dt per dx, kalau ikutkan yang asal ni, awak just biar je dia mendatar macam ni, awak just perlu buat 1 per je lah. Tapi kalau awak revise balik, dia juga boleh ditulis sebagai negatif t kuasa 2 per 4 untuk dt per dx ni. Okey, so kemudian bila dah dapat dia punya terms ni bentuk macam ini, okey, boleh masukkan ke dalam awak punya chain rule. Okey, dah masukkan dekat dalam chain rule, boleh adjust lah dia punya kedudukan dia. Kalau kat sini dia ambil yang asal tanpa yang revise tadi, so dia dah masukkan, so dia dapat jawapan akhir dalam bentuk yang bawah ni. Okey. Okey, untuk example P. Example P ni nampaknya agak mudah. So saya tak nak explain dia punya jalan kira dia, saya cuma nak bagi jawapan sahaja. So untuk example P, kita akan dapat dia punya jawapan akhir dia selepas awak masukkan T sama dengan 2. Dia punya answernya adalah negatif 1 per 8.
Okey, ni selepas dapat dah dapat dy dx, masukkan T tau. Maksudnya kalau awak tak dapat jawapan akhir negatif 1/8, maksudnya dy per dx awak tu ada masalah lah. Boleh check semula. Okey, untuk example Q. Okey, untuk example Q kat sini kita ada dua soalan. So, dia ada beri kita soalan A dan soalan B. Yang mana soalan A tu adalah fungsi yang melibatkan, kalau anda perhatikan kat sini, soalan A. Soalan A ni fungsinya ada melibatkan, X-nya melibatkan product rule dan Y-nya melibatkan, apa ni nama? Ini adalah quotient rule. Okey. Maknanya sekarang dia punya jalan kiranya lebih panjang lah sebab awak kena buat operasi U, V prime apa semua. Okey, kalau B pula soalannya lebih direct. Okey. So kita nak pilih satu je untuk dibincangkan. Okey, saya nak buat yang A bersama dengan anda dalam video ni. So dalam A ni, okey, kita nak buat terus Okey, untuk terms yang X sama dengan T sin T. Okey, kalau kita nak differentiatekan dia, iaitu kita nak cari dia punya dx per dt. Okey, awak kena settingkan nilai ni, product rule kat sini. So, katalah kita setkan dekat sini sebagai u adalah t dan v adalah sin t. Okey. So, u prime adalah 1 dan v prime adalah cos t. Okey. So, gabungkan formulanya gunakan product rule u v prime tambah v u prime. So, apa yang akan berlaku pada jawapan akhir anda adalah jawapan akhir untuk dx dt je, bukan jawapan keseluruhan Okey. U darabkan dengan v prime. So, kita dapat t cos t tambah V darabkan dengan U prime. So, sin T sahaja. Okey, so ni untuk dx per dt dah dapat. Okey, so yang kedua, untuk Y pula, Y sama dengan 2 per T tambah 1. Sama juga, awak kena settingkan dia ni sebagai U dan V prime. U sama dengan 2 U dengan V. U sama dengan 2, V sama dengan T tambah 1. So, U prime sama dengan 0, V prime sama dengan 1. Okay. So, daripada situ, awak akan gunakan formula. Okay, kata sekejap nak dapatkan dia punya dy per dx. Dy per dt. Okay, anda akan gunakan formula. Okay, V U prime tolak U V prime bahagi V kuasa 2. Okay, guna quotient rule. Kenapa quotient rule? Sebab bentuk dia ada atas dan bawah dan tak boleh mansuh. So, dia akan dapat apa? Okay, V darabkan dengan U prime. Ini darabkan dengan kosong akan jadi 0. Tak payah tulis pun tak apa. Okay, U darab V prime dapat 2, tapi simbol negatif. Negatif 2. Okey, lepas tu formulanya bahagikan dengan V kuasa 2. So, T tambah 1 kuasa 2. Okey, macam tu. So, dah dapat dy per dt. So, sekarang kita dah boleh solve. Okey, untuk soalan A. Okey, dy per dx adalah sama dengan dy per dt darab dt per dx. So, dy per dt kita dah dapat ni. Negatif 2 per T tambah 1 kuasa 2 darab dt per dx. Okey, ini adalah dx per dt. Jadi kalau dt per dx, dia akan jadi 1 per semua ni. Okey, so dia akan jadi darab 1 per T cos T tambah sin T. Okey. So, daripada situ boleh kemaskan dia. Okey, supaya nampak ada satu pecahan je. So, dia jadi negatif 2 per T tambah 1 kuasa 2 T cos T tambah sin T. So, siap.
So, ni adalah dy per dx.